A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan kesempatannya Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah masih lagi berikan kepada kita peluang untuk bernafas, peluang untuk teruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya satu, iaitu untuk kita ta'abbud, iaitu memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di dalam episod pada kali ini memberikan 1001 rahmat dan juga keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, di bumi Selangor sekarang ini seperti mana kita tengok, rata-ratanya itu sedang dilanda dengan hujan lebat. Mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan manfaat, memberikan keberkatan dan juga rahmat buat kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Dan juga sekiranya di tempat tuan-tuan dan puan di negeri-negeri yang lain mungkin juga turut hujan lebat, kita doakan agar Allah Subhanahu taala jauhkan kita daripada sebarang musibah, insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 12 Oktober 2022 bersamaan 15 Rabiul Awal 1444 Hijrah, hari Rabu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberikan kesempatan untuk kita menjawab 1001 soalan yang diajukan oleh penonton kita berdasarkan tajuk dan juga topik yang telah pun dipilih oleh kru produksi kita pada pagi ini. InsyaAllah, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membuatkan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, sama-sama kita fahami dan juga sama-sama kita dalami. Dan insya-Allah topik pada pagi ini amat penting untuk kita sama-sama fahamkan, iaitu berkaitan dengan mungkin ada di antara kalangan kita yang membuat di samping kita ada pekerjaan hakiki kita juga ada membuat ataupun kita juga berniaga untuk mendapatkan pendapatan sampingan. InsyaAllah kita akan bincangkan berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. InsyaAllah bagi menjawab dan juga merungkaikan soalan-soalan yang terbuku di hati sidang penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang panel yang merupakan ahli dalam bidang bab berkaitan dengan muamalah, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT terus kekalkan Ustaz dalam kesihatan, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami sidang penonton sekalian, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasa, kita ingin mendengar sedikit tausiah dan juga pengenalan bagi topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. Jadi Ustaz, apakah yang kita akan bincangkan pada pagi ini dan juga apakah hala tuju perbincangan kita yang kita akan bawa pada pagi ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Dai Luqman ataupun Dai Cak. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pagi-pagi kita keluar mencari rezeki, dan sudah tentu mencari rezeki ni ada pelbagai perkara ataupun pelbagai jalan cara yang kita lakukan, dan salah satunya ialah yang kita bincangkan insya-Allah pada pagi ini, fik berkait dengan izin side income kita panggil, ataupun pendapatan sampingan lah, yang mana kita ada kerja hakiki dan kita ada pendapatan sampingan, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang Allah jamin di dalam Al-Quran. Kita ni rezeki ni ada, Allah jamin rezeki ni. Allah sebut dalam surah Hud pada ayat yang ke-6, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud, dan tidaklah benda yang bergerak di atas muka bumi ni melainkan kami telah janjikan jamin rezekinya, dan kami tahu tempat mana mereka menginap ataupun tempat mana mereka tinggal ataupun di mana tempat mereka menyimpan, dan kemudian Allah menyatakan semua itu telah pun tercatat ataupun tercatat di dalam kitab kami Lauh Mahfuz. Jadi daripada ayat ni maksudnya menunjukkan semua makhluk di atas muka bumi ni, baik manusia, baik haiwan dan sebagainya, Allah telah menjaminkan rezekinya, dan Allah tahu simpan dekat mana. Contoh macam Da'i Cak tinggal di Kajang, Allah tahu tinggal di Kajang tu, tempat di mana. Macam saya di Sungai Buloh, tahu di mana. Maksudnya Allah Maha mengetahui di tempat tinggal kita, kita punya harta kita, apa yang kita simpan dan sebagainya, dan semua itu telah tercatat rapi, ataupun kita kata sangat teknikal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu ini merupakan sebagai satu perkara yang Allah jamin. Jadi buatlah apa perkara rezeki yang kita ada, kita cari, maka sudah tentu ia akan memberikan kepada kita manfaat dan juga kebaikan. Dan Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh bankers. Bankers ni maksudnya ialah orang yang pakar perbankan pada zaman Nabi SAW. Namanya Sayyidina Zubair bin Awam. Beliau ni pakar dalam keuangan, pakar dalam boleh dikatakan pengasas bank-bank di dunia ni. Maka zaman sahabat namanya Sayyidina Zubair bin Awam, sebab beliau ambil ataupun ada sahabat-sahabat nak pergi musafir, beliau simpan duit dekat Sayyidina Zubair bin Awam. Baik, kata beliau, satu hadis berkait dengan pekerjaan muamalat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ay ya'khudha ahadukum hablah fayati bihuzmatil hatab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang daripada kalian mengambil tali untuk ikat. Tali ikat ni buat apa? Iaitulah dia pergi ke hutan dan kemudian dia ambil kayu api, dia cari kayu api, kemudian fayabi'aha, dan kemudian dia menjualnya, fayakuffallahu biha wajha, Allah akan mencukupkan untuknya. Kemudian Nabi SAW kata, khairan min ay yas'alan nas a'tahu aw mana'u. Lebih baik kalau dia meminta-minta pada manusia, iaitulah ada manusia bagi, ada manusia tak bagi. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW menggalakkan supaya kita bekerja, berusaha, sama ada secara kita kata pendapatan tetap, pendapatan sampingan, kerja dan usaha, kerana lebih baik daripada meminta-minta. Sebab ada setengah orang ni kadang-kadang dia tak ada benda lain, kita buat cacat sikit ke kan, kita buat sakit sikit ke, kita post account tu untuk sumbangan contohnya kan. Jadi ini perkara yang agama kita tak berapa suka, kerana apa cara sekalipun, apa keadaan sekalipun, kalau kita mampu usaha, hatta cari kayu api sekalipun, hatta buat apa-apa pun yang boleh mendatangkan sedikit lah, kita panggil sebagai pendapatan, maka hukumnya adalah sangat digalakkan. Dan sebab tu anak kepada Sayyidina Zubair bin Awam tadi, iaitulah Abdullah bin Zubair, seperti mana diriwayatkan daripada Sunan Al-Baihaqi, yang disebutkan bahawa kata beliau, asyarru syai'in fil alam al-battalah. Perkara yang paling buruk di atas muka bumi ni pengangguran. Kan maksudnya kita duduk saja, tak ada pendapatan, tak ada apa, maka perkataan dia battalah. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan dapat perkataan menganggur dalam bahasa Arab, namanya battalah. Kan jadi battalah ni satu pengangguran yang dibenci dalam Islam, tidak disukai, dan sudah tentu apa saja yang kita lakukan, sama ada pendapatan tetap, pendapatan sampingan, dia adalah perkara yang pokok penting untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan untuk kita dunia dan juga akhirat. Itulah sekadar mukadimah ringkas, kita faham makna rezeki, faham maksud kita kena mencari rezeki. Wallahu insya-Allah. Jadi itulah kita dapat sedikit info awal ini, iaitu berkaitan dengan salah seorang tokoh perbankan di zaman Rasulullah, itu Zubair bin Ibnu Awam, ataupun dan juga kita juga tahu hari ini perkataan berkaitan dengan pengangguran ataupun menganggur itu, iaitu battalah, yang juga tak disukai
sukai di dalam Islam, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sebagai pencerahan awal ini kita semua dapatlah apakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada sahabat penonton kita, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Jadi jom kita raikan soalan pertama daripada Pak Su di Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah sebenarnya yang dikatakan pendapatan sampingan dalam agama Islam dan apakah kategori dan jenis-jenis pekerjaan yang dibolehkan oleh syarak dalam membantu memberikan pendapatan dari pekerjaan sampingan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Pak Suramli, satu persoalan mukaddimah yang sangat baik tentang makna ataupun maksud. Kita kata secara umumnya manusia ni dia ada dua kategori lah. Pertama, pendapatan tetap dia, pekerjaan dia swasta ke kerajaan dan sebagainya, ataupun mungkin bisnes sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah pendapatan sampingan, maksudnya untuk menambah pendapatan yang sedia ada. Dan pendapatan sampingan ni kalau kita tengok pada zaman sekarang ni ada pelbagai. Ada orang mungkin buat YouTube contohnya kan, ada dia punya platform tertentu. Ada orang mungkin guna dipanggil sebagai writer kan, penulis bagi iklan, penulis bagi testimoni, penulis buku pun ada. Jadi pelbagai. Ada jenis pula orang dia buat konsultan daripada sudut mungkin jadi ejen hartanah, jadi ejen takaful dan sebagainya. Maka juga itu termasuk daripada pendapatan sampingan yang kalau dia punya dalam dia daripada sudut agama dia, daripada sudut hukumnya patuh syariah, maka dia akan jadi patuh syariah. Samalah jadi ejen itu, jadi ejen ini dan sebagainya. Maka saya tertarik apa yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau berkenaan dengan adab dan etika dalam muamalah Islam ni. Beliau menyatakan kita nak buat satu pendapatan ni ataupun nak mendapatkan harta, dia bukan hanya sekadar kita nak dapat itu untuk dunia, dan bukan hanya ia sekadar untuk kita menghilangkan lapar, untuk memberikan kepada ahli keluarga dan sebagainya. Kata beliau, bahkan pendapatan kita tu sama ada tetap dan juga sampingan boleh jadi ibadah dan jihad ekonomi. Kan? Maka Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi letak 3 syarat untuk jadikan amal yang kita buat tu daripada sudut ekonominya, daripada sudut kita kata keperluannya, daripada sudut hukum syaraknya 3. Kalau ada 3 ni insya-Allah jadi ibadah. Pertama sekali iaitulah iza sahhan niyah. Niat dia kerana Allah. Cari yang halal, cari yang baik, keluar pagi, balik malam. Sebab tu rugi kadang-kadang setengah orang ni dia faham bila ibadah je solat, puasa, zakat, haji. Rupanya ibadah ni ada ibadah umum yang mana kalau kita keluar bekerja tu hatta pagi-pagi, hatta ada orang kerja tengah malam bawa ke pagi dan sebagainya. Maka kalau niat itu kerana Allah, cari rezeki yang halal, kemudian juga bawa balik untuk anak isteri, maka dia jadi ibadah, jadi jihad ekonomi. Tapi tak cukup, itu baru yang pertama. Syarat yang kedua ialah ilzami bihududillah. Dia kena beriltizam dengan batasan-batasan Allah. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni boleh, yang ni tak boleh, ni harus, yang ni tak okey dan sebagainya. Maka semua itu juga termasuk daripada perkara yang kalau dia nak jadikan dia sebagai ibadah, dia kena ada benda ni. Kena jagalah. Maksudnya kalau dia bekerja, apa tanggungjawab dia, kalau dia meniaga terhadap pelanggan dia, apa yang dia kena buat dan seterusnya. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga iaitulah dia mesti walam yashrun an dzikrihi ta'ala. Dia tidak boleh melalaikan daripada mengingati Allah. Kadang-kadang tu goreng ayam start pukul 2 sampai maghrib. Asar entah ke mana, tak tahu. Maka yang itu kita kata dia tak jadi ibadah. Perniagaan kita tu yang kita buat tu tak jadi ibadah. Maka setiap perkara yang kita buat, maka akhirnya kita kembali, kalau waktu solatlah, kalau waktu ibadah kita ibadah. Maka 3 syarat ni mudah-mudahan bertepatan dengan persoalan yang ditanyakan tadi. Dia ada contoh-contohnya dan juga apa perkara yang boleh membawa kita kepada pahala dan juga jadi dapat kita kata dunia dan akhirat bila mana kita melakukan pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan tetap. Itu penting. Kita kena letak kita punya akal kita, pemikiran kita buat satu benda ni, nak tolong, nak bantu, ikhlas, niat dan sebagainya. 3 rukun tadi, maka mudah-mudahan insya-Allah dapat pahala dunia akhirat, duit pun dapat, pahala pun dapat. Allahu Akbar. Itulah dan juga pesanan daripada almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi kepada kita berkaitan dengan 3 syarat untuk kita mendapatkan pekerjaan itu menjadi suatu ibadah. Jadi mudah-mudahan terjawab. Jadi kalau nak tahu, mungkin kita tahu ada di antara kita punya sahabat-sahabat penonton kita ini yang juga sudah pun menaip di ruangan komen. Kalau tak nampak tu boleh scroll ke atas. Saya bolehlah untuk ambilkan ketiga-tiga syarat tersebut insya-Allah. Jadi selamat
sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, fiqh pendapatan sampingan. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan dan juga mengambil ilmu berkaitan dengan topik fiqh pendapatan sampingan. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berikutnya Ustaz berkaitan dengan pendapatan sampingan ni, iaitu dengan meraikan soalan daripada Al-Syal. Soalannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana garis panduan untuk menjana pendapatan sampingan menurut perspektif Islam? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Dan juga soalan kedua, zaman sekarang ramai yang menggunakan YouTuber dengan posting video-video yang unik untuk menarik penonton. Bagaimanakah adab dalam bersosial agar tidak melanggar batas-batas syariat? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Soalan kedua ni cukup menarik ni, berkaitan dengan kadang-kadang ada orang yang saja buat satu isu yang viral dan sebagainya untuk mendapatkan pendapatan. Ustaz, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Aisyah. Sebenarnya soalan pertama, soalan kedua tu disaling berkait lah. Kan maksudnya kalau kita nak buat video, kita nak buat platform secara atas talian dan sebagainya, pendapatan sampingan ataupun nak jadi ejen dan sebagainya, apa yang perlu dalam Islam tu? Baik, yang pertama sekali ialah wajib untuk mencari yang halal lah. Maksudnya halal di sini sama ada daripada sudut sikap ataupun cara kita nak promosikan ataupun sebagainya, dan juga yang kedua produk tu sendiri. Jadi produk tu sendiri sebenarnya dia kena halal lah. Jangan produk yang kita kata yang boleh istilahnya kita panggil, minta maaf sebutlah, timbang kilo ke kan, ataupun produk-produk yang kita kata sebenarnya hanya letak label nama saja, tapi produk yang tu dan mungkin juga tak mendapat kelulusan daripada KKM dan sebagainya. Jadi itu antara produk-produk yang kita perlu perhatikan. Dan kemudian yang halal juga bermaksud ialah daripada sudut kita kata bebas daripada perkara-perkara, contohnya macam kulit khinzir ke, contohnya macam bulu-bulu haiwan yang haram dimakan dan sebagainya. Itu juga antara perkara yang perlu dimasukkan ketika mana kita nak menjual produk. Termasuk juga produk yang beracun, produk yang overclaim dan sebagainya. Itu antara benda yang kita perlu perhatikan. Dan yang kedua, sikap dan adab kita. Jadi sikap dan adab ni maksudnya ialah bila mana kita sebut tentang halal, bukan sekadar produk, tapi sikap dan adab bila mana kita nak promosi. Jangan ada unsur penipuan, ada unsur muslihat, ada unsur tipu daya, ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada kekeliruan daripada sudut harga barang, daripada sudut kontrak dan sebagainya bila kita melakukan transaksi jual beli. Itu daripada sudut yang pertama. Yang kedua, kita nak pastikan juga dia punya produk itu ataupun cara kita nak menjual beli, perniagaan dan sebagainya, kita nak pastikan dia mesti ada kontrak yang jelas. Kontrak yang jelas ni maksudnya kalau kita jadi ejen, apa kontrak kita? Kalau kita jadi yang ni, apa kontrak kita? Sebab kenapa kontrak? Kerana penting, terma dan syarat. Hatta kalau contoh da'i ada rumah, nak sewakan rumah sebagai pendapatan sampingan. Banyak rumah tu. Rumah yang mana tu kan? Rumah yang lain tu. Maka bila nak sewa, ada kontrak yang jelas. Maksudnya apa kena bayar, kemudian tiap-tiap berapa bulan kena bayar, kemudian apa bertanggungjawab. Ya, tak boleh bawa masuk orang, tak boleh sewa di atas sewa. Kadang-kadang orang dia sewa rumah, dia sewa pula pada orang lain. Tanpa izin pemilik tak boleh. Tanpa izin pemilik tak boleh. Contoh kita kata ada pelajar di kawasan universiti, dia pun sewa rumah sebiji, dia sewa pada pelajar tanpa pengetahuan pemilik rumah yang asal, maka tak boleh. Jadi kita kata kena tengok, kena perhati kepada kontrak, akad dan apa yang kita lakukan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, kita nak melihat juga adalah daripada cara kita untuk mengiklankan testimoni dia bagaimana. Ini juga sangat penting. Maksudnya kita iklan tu cara macam mana? Adakah iklan tu kita condemn produk orang ke? Kan, ataupun kita kata produk orang ni tak bagus dan sebagainya, ataupun bagaimana. Jadi semua perkara ini kita perlu pastikan, dan termasuk juga bila mana kita nak buat video berkait dengan YouTube. Itu juga perkara yang penting. Okey, itu ringkasnya. Jadi itu adalah di antara tiga syarat ataupun benda yang perlu kita tekankan apabila kita nak mendapatkan pendapatan sampingan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil talian untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum, siapa di talian?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Umar pagi ni. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teruskan kebaikan tu kepada Tuan Haji Omar. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji Omar. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz ya, orang kampung kita ni. Ini orang kampung saya juga ni. Jadi nak tanya orang kampung pada pagi ni Ustaz ya. Ustaz, kadang-kadang kita ni dalam masyarakat ni ada, dia bekerja memang dia ada pendapatan tetap. Tapi untuk sampingan ni ataupun pendapatan sampingan ini, mereka ni kadang-kadang cukup baguslah pendapatan sampingan mereka ni. Contohnya dia berniaga dalam talian ataupun marketing level apa semua ni mereka buat dan pendapatannya cukup lumayan. Tapi kadang-kadang soalan saya Ustaz, kadang-kadang mereka ni berniaga barang-barang contohnya dalam talian ni, perniagaan dalam talian sekarang cukup popular ni Ustaz. Kadang-kadang barang yang dijual ni tak sama dengan barang yang diiklan. Pernah kita bicara benda ini. Dan soalan saya, apakah sekiranya dia jual barang ini tidak sama dengan apa yang diiklankan, dan bagaimana pula pendapatan sampingan itu walaupun lebih dari pendapatan tetap, mereka ni dapat lebih lumayan dari pendapatan tetap kadang-kadang tu Ustaz. Dan bagaimana status kedudukan pendapatan sampingan mereka ni yang berniaga dalam talian dan tidak indah kabar dari rupa yang barangan yang dijual ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar. Tambahan sedikit pada soalan Tuan Haji Omar tu Ustaz. Kadang-kadang berlakunya perkara penipuan pembelian di dalam talian ni kadang-kadang berlaku disebabkan oleh kecuaian pembeli sendiri Ustaz. Jadi bagaimana situasi Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Satu persoalan yang semua orang risau bila beli barang secara atas talian ni, macam mana caranya, kaedahnya, itu satu hal. Yang kedua adalah barang yang sampai kepada kita. Baik, secara umumnya kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau satu orang penjual ni terutamanya ataupun pembeli sekali yang mana mereka ini menyatakan pada barang tu secara jelas, kemudian juga kalau ada kerosakan ataupun apa-apa cacat cela pada barang itu dinyatakan secara jelas. Apa kata Nabi? Diberkati jual beli mereka berdua. Maksudnya pembeli dengan penjual. Nak jual beli kita ni, kita nak berkat. Kita nak bila dapat berkat ni, dia banyak benda lah yang akan beri kesan kepada kehidupan kita. Jadi pertama Nabi sebutkan tentang keberkatan. Jadi apa yang kita jual, apa yang kita iklankan itu adalah seperti mana yang termaktub pada barang tu, pada produk tu. Dia tidak ada lebih-lebihan, tidak ada perkara-perkara yang boleh menjadikan ia sebagai satu, kadang-kadang tu strategi ni kita faham. Kadang-kadang ada 3 orang kan. Jadi dia buat apa? Ini Nabi larang an-najshu. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi dilarang, iaitu nahar Rasulullah SAW ani bai'in najash. Nabi melarang jual beli yang ada tipu muslihat, unsur-unsur penipuan. Kadang produk tu bila diiklan rupanya ramai komen bagus. Yang komen tu geng dia sendiri. Menunjukkan bahawa dia ada unsur-unsur muslihat dekat situ. Dan juga mungkin juga menggunakan SMS ke WhatsApp ke apa untuk memuji produk sendiri, padahal bukan seperti hakikatnya. Maka kita pun beli. Bila beli bukan seperti mana dalam gambar. Bukan seperti mana dalam keadaan tu, maka dia sampai kepada kita dan kita dalam keadaan tak berapa berpuas hatilah dengan produk ataupun apa yang dijual beli. Maka peniaga dia kena jujur, iaitulah Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, at-tajirun amin as-saduq ma'al anbiya wa syuhada was salihin. Peniaga yang jujur dalam jual beli. Susah nak cari peniaga yang jujur ni. Tapi ada. Apa jaminan Nabi? Mereka ini akan duduk bersama dengan para nabi, para anbiya, orang-orang soleh dan orang yang mati syahid. Itu janji Nabi SAW pada peniaga yang jujur. Baik, adapun sikap kita secara hukum, kalau contoh barang tu sampai macam tak indah lah kan, tak seindah kabar daripada rupa dia kan, maka pada waktu itu dalam Islam dia ada khiyar khalaful waspi, dia panggil khiyar khalaful waspi. Ni maksudnya bila barang tu tak sama, dia bukan rosak, dia tak sama seperti mana kita nak, warna mungkin, zip dia mungkin ataupun apa-apa, maka sebenarnya dalam hukum dalam Islam boleh kita membuat tuntutan semula, sama ada dipulangkan duit ataupun mungkin diskaun berkaitan dengan barang yang ada isu ataupun barang yang kita tak suka tadi. Jadi daripada penjual
daripada kita berjual beli, hatta kita sendiri pun kena berhati-hati bila mana melakukan jual beli secara atas talian bimbang berlaku seperti tadi. Tapi bila berlaku, maka Islam ada solusi, ada hukum dan ada cara menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita ni ialah ada orang yang sengaja nak beli barang tu cepat-cepat tanpa membaca description ataupun ruangan description tersebut, menyebabkan akhirnya terasa tertipu. Tapi sebenarnya kalau orang yang dapatkan jadi orang yang jujur peniaga ni, seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi juga, akan bersama dengan para anbiya pada akhirat kelak insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan pemanggil berikutnya di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam, Kak Iyat sini Nohyati Ismail di Rawang. Apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah. Dah balik dah pada utara. Sihat ya. Dah balik pada kampung dah. Dah balik dah. 2 hari lepas balik dah. Cuti saja. Silakan Kak Iyat soalan pagi ni insya-Allah. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Iyat. Tentang topik pagi ni, Kak Iyat nak minta sekadar pandangan daripada Ustaz. Bagaimana orang yang kita tengok dia dah ada pencen Ustaz, tapi masih bekerja. Kadang kita tengok kita kesian Ustaz, tapi sebenarnya mungkin perlu untuk membayar hutang yang hutang rumah sebagainya, tapi dia dah pencen Ustaz, dah tua sangat kerja security. Kita tengok kita kesian, tapi ada setengah tu bukan sekadar dia nak cari pendapatan, dia sekadar nak macam bila duduk saja tu tak boleh Ustaz. Jadi lagi satu kadang kita tengok ada orang tua yang duduk depan-depan bank Ustaz, jual kopok, kita kata mungkin kata sindiket dan sebagainya, dan dia orang dapat kebajikan masyarakat. Kita tengok kita kesian Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Dan lagi satu Ustaz, Kak Iyat nak tanya tentang basker ni Ustaz. Kadang Kak Iyat tengok taklah kita pergi ke kelab-kelab, tapi kadang dia orang mungkin ada buat part time di kelab malam dan kadang di depan-depan shopping komplek. Tapi kadang Kak Iyat bagi juga duit Ustaz sebab kadang lebih kepada kasihan dan menghargai bakat dia Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta sedikit pandangan dari Ustaz bagaimana tentang tu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jelas soalan daripada Kak Iyat kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kak Iyat yang soalan pertama berkait dengan isu semasa lah. Bila mana kita berbincang tentang orang yang dah pencing ataupun orang yang dah ada pendapatan tapi suka bekerja lagi. Baik, jadi sebenarnya asalnya Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, iaitulah manusia ni lan tamutu ahad, lan tamuta ahad, kamu tidak akan mati sehingga Allah sempurnakan rezeki kamu, Allah cukupkan rezeki kamu. Dan kemudian kata Nabi SAW di bawah sekali itu, khudh mahal wad'u maharum, ambillah yang halal dan juga tinggalkan yang haram. Hadis daripada Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Baik, jadi menunjukkan bahawa rezeki ni sampai bila pun kita nak cari tak ada masalah. Kan, sebab tu yang penting kita jangan jadikan ia sebagai satu perkara yang akhirnya kita lalai daripada kehidupan dunia. Seperti mana Allah sebut, alhadkumut takathur, mereka berlumba-lumba untuk memperbanyakkan anak pinak ataupun membanyakkan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka masuk dalam kubur. Yang ni bahaya ni. Kan sampai kita kata tengah nazak pun masih online jual beli atas talian ni. Tengah nazak pun tengah buat video konten lagi. Tu problem tu. Jadi kita kata daripada sudut asasnya ialah cari rezeki tak ada masalah, yang halal yang baik, dan kemudian untuk mungkinlah macam disebutkan tadi nak bayar hutang ataupun mungkin nak mungkin ada mengisi masa lapang dan sebagainya, teruskan. Yang penting halal, tetapi kita kena ingat matlamat kita adalah akhirat. Jangan sampai kita mencari dunia sehingga kita terlupa perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Itu penting. Baik. Yang kedua, bila kita sebut tentang isu basker dan sebagainya, kita kena faham pertama sekali sebenarnya nampak di Malaysia ni sendiri pun memang bercambah lah daripada sudut ni. Bahkan kadang-kadang diletak kotak dan sebagainya, kemudian ada macam-macam perkara kan yang mana berlaku. Cuma kita nak kata daripada sudut asasnya bab berkait dengan muzik ni benda yang dikhilafkan oleh para ulama. Imam Ibn Hazmin kata macam mana, Imam Al-Ghazali kata macam mana, 4 mazhab termasuk mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Ada khilaf perbincangan yang sangat besar. Cuma kita kata kebanyakan majoriti para ulama tak berapa menyukai lah. Cuma kita kata kalau daripada sudut tu menjaga batasan-batasan. Saya sebut sekali lagi, almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila mana bab berkait dengan muzik, beliau telah letakkan syarat-syaratnya. Imam Ibn Hazmin juga ada perbincangan yang panjang. Imam Ghazali juga ada perbincangan yang panjang. Jadi kita kata pergi kepada fatwa, lihat kepada perbincangan-perbincangan mereka, dan akhirnya kita akan dapat satu keputusan bahawa menyatakan kalau kita nak berhibur pun
ada syarat garis panduan yang telah diletakkan, tidak bercampur lelaki dengan perempuan, lirik-lirik lagu itu adalah mengajak kepada semangat motivasi, bukan asyik-asyik bercinta je kan, asyik-asyik putus cinta, asyik-asyik memulakan cinta. Jadi semua tu perlu diperhatikan. Wallah insya-Allah. Itulah juga dikatakan bahawa sebenarnya semua dah ada syarat-syarat itu, dan kita juga boleh tengok pada fatwa-fatwa semasa, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, mudah-mudahan terjawab kedua-dua soalan daripada Kak Ayat kita. Banyak lagi yang kita akan raikan soalan-soalannya. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita ambil ilmu berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. Mungkin ada di kalangan kita yang di samping buat satu kerja hakiki, dan masa yang sama nak tambah sedikit pendapatan dengan melakukan perniagaan online ataupun sebagainya. Jadi ini yang kita nak dapatkan pada pagi ini. Supaya apa? Supaya perniagaan kita itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak saya kongsikan satu doa untuk kita dapatkan keberkatan rezeki, iaitu doanya yang kita baca sebab tu mana sebelum kita makan itulah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Kau berkatilah rezeki yang Kau kurniakan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Jadi sebenarnya tadi ada lagi Ustaz yang Ustaz nak terangkan berkaitan dengan pendapatan daripada sudut YouTube ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, YouTube ni dia macam-macam. Ada orang buat platform untuk dakwah, ada orang buat platform untuk kita kata sebagai pendapatan sampingan. Ada juga pendapatan tetap. Memang kerja dia tiap-tiap hari 3 video kena post. Macam-macam lah kan. Okey. Jadi kita sebut sini, pertama sekali berkaitan dengan perkara ini, tidak ada setakat yang saya faham lah, saya tahu tidak ada fatwa khusus di Malaysia yang memfatwakan berkenaan dengan pendapatan daripada YouTube. Cuma adalah beberapa asatizah kita yang menjawab dan sebagainya. Cuma secara ringkasnya saya nak sebutkan, pertama sekali syarat YouTube itu sendiri sangat ketat untuk mendapatkan dia punya bayaran dan sebagainya. Contoh, kena ada 1000 subscriber dia. Kan, maksudnya yang follow, yang ikut dia tu ada 1000. Saya baru 5, payah lagi lah. Sama Ustaz. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, misi ditonton 400 jam dan 4000 jam dan ke atas. Dia ada syarat-syarat dia. Kemudian selepas tu dia kena isi apa sekian-sekian dan dia kena install, dipanggil sebagai Google AdSense. Google AdSense ni yang iklan 10 minit, iklan 10 saat tu. Contohnya bila kita nak tengok video tu, dia ada iklan 10 saat, iklan sabun, iklan bola sepak, macam-macam lah. Iklan judi pun ada dan sebagainya kan. Maka yang itu dia kena install untuk supaya pihak ketiga akan membayar daripada iklan, bukan YouTube bayar kita. Dia yang bayar tu ialah sebenarnya pendapatan daripada yang mengiklankan tu. Yang buat iklan dibagi kat YouTube, YouTube bayar kat kita. Itu dia punya konsep dia. Dan kemudian juga isunya kita nak tengok, pertama sekali kalau satu orang, dia ada 2 kategori Kalau satu orang dia buat YouTube tu memang saja letak video dakwah apa semua, lepas macam tu je. Dia tak monitor lah dia kata, ataupun dia tak tengok ke tak apa ke, dia buat macam tu je. Upload kan. Dia apa ni, muat naik. Okey. Kemudian selepas itu ada mungkin iklan ke apa dan sebagainya, maka yang itu di sisi para ulama mereka bincang, antaranya pendapatan itu dipanggil sebagai al-ariyah. Ariyah ni maksud kita pinjang platform YouTube tu, kita sebarkan dakwah. Itu dia punya konsep. Baik, yang kedua ada jenis memang nak berniaga. Nak berniaga ni kalau tengok ijarah, kontrak dia maksud sewa menyewa, kita sewa platform YouTube tak berapa tepat. Maka kontrak yang mungkin tepat adalah dipanggil sebagai musyarakah. Kita perkongsian. Sebab memang jelas bila Google ataupun YouTube dah nilai akaun kita nampak bagus, subscriber 1000 ke atas, tontonan pun okey dan sebagainya, dia akan jadi rakan kongsi. Jadi rakan kongsi dalam musyarakah. Jadi sebab tu kita kena iklan apa benda semua tu, dan kemudian akhirnya akan contoh kalau 1000 view orang-orang tengok, dia akan bayar lebih kurang dalam RM3 ke RM3.77 macam tu lah, dan kemudian mungkin sampai RM7. Tengok keadaan, tengok dia punya proses dan sebagainya. Okey, jadi di sini daripada sudut pendapatannya, isunya ialah iklan tu dan konten tu. Jadi saya kata, saya putuskan kepada majlis fatwa dan pandangan para ulama yang ada, bagaimana memutuskan fatwa tentang isu iklan, Google AdSense yang kita kata install tu, dan kemudian dia boleh jadi macam-macam jenis iklan, ataupun boleh monitor, kita pantau iklan-iklan tu, ataupun bagaimana, saya serahkan. Cuma
setakat ini kita tengok kalau semua tu perkara yang baik, yang elok, iklannya okey, maka dia boleh jadi harus lah. Jadi dia punya konteknya begitu. Dan kemudian timbul pula persoalan, semua hasil-hasil ni kena zakat ataupun tidak. Okey, jadi kalau kita tengok, saya serahkan semula kepada Da'i, mungkin ada persoalan perbincangan tentang isu yang berkait dengan isu YouTube dan juga pendapatan itu sendiri. InsyaAllah, tepat sekali sebenarnya yang persoalan yang Ustaz cuba rungkaikan tu, sebab kita nak raikan ada kaitan dengan soalan yang diraikan ataupun soalan yang diajukan oleh sahabat Facebook kita, iaitu daripada Tuan Faz Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Adakah pendapatan sampingan juga perlu membayar zakat? Adakah pendapatan sampingan tersebut perlu dibayar zakat secara berasingan atau dicampur dengan pendapatan hakiki? Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #Tanya Ustaz TV3, #biar tahu jangan keliru. Ustaz, teruskan. Masya Allah. Okay. Jadi Alhamdulillah, pendapatan daripada jadi ejen, jadi YouTuber kan, jadi review macam-macam lah. Jadi semua itu adakah perlu dizakatkan? Jawapannya ya. Termasuk daripada pendapatan yang perlu kita zakatkan. Sebab ada setengah orang fikir, ingat yang tetap je kena zakat, yang sampingan tak payah zakat. Dah, dua-dua tu kena zakat. Seperti contohnya, kalau tengok semua pusat-pusat zakat negeri, sama ada wilayah ke Selangor dan sebagainya, contoh pendapatan tetap, lepas tu kita dapat bonus, kita dapat allowance, kita dapat claim dan macam-macam lagi lah. Semua tu masuk kepada pendapatan tetap dan dikira sebagai perkara ataupun jenis harta yang perlu dizakatkan. Maka kalau kita tengok pada pusat zakat dan sebagainya, maka kita pasti bahawa pendapatan sampingan juga, bahkan kadang-kadang sampai 50,000, tak kena zakat. Buat jual jadi ejen apa semua, cukai lagi dan sebagainya kan. Jadi kita kata secara asasnya wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan soalan kedua, perlu campur tak pada pendapatan tetap? Jawapannya ya. Bila cukup haul nisab lebih kurang dalam 21,000 dan ke atas, dia haul ni maksudnya setahun lah. Kemudian nisab tu had minimum untuk keluarkan zakat. Contoh kita kata kalau hari ni lebih kurang dalam 21,000 lebih sikit lah kalau di Selangor, kalau di wilayah, maka kalau pendapatan kita tu campur dengan semua sekali, yang ni jadi ejen, yang ni YouTuber, semua sekali lah kan, campur, maka lebih daripada 21,000, maka mesti dikeluarkan zakat, wajib untuk dikeluarkan zakat. Itulah kisahnya, wallahualam. InsyaAllah, jadi kena bayar zakat. Sebab apa? Dia termasuk di dalam zakat pendapatan, insyaAllah. Jadi sahabat sekalian, kita nak teruskan lagi Ustaz dengan raikan pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Nur Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Oh ya, Puan Nur Hidayah kita, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. So soalan saya kat Ustaz lah, apakah hukum kita menjalankan perniagaan sampingan ni masa waktu bekerja dengan orang lain? Contohnya macam update iklan-iklan di pejabat, di waktu pejabat, contohnya gunakan komputer PC pejabat juga. Okey, lebih kurang insya-Allah. Okey, itu sahaja soalan saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Puan Nur Hidayah kita. Selalu bertanya soalan di Facebook. Hari ini alhamdulillah berjaya menembusi talian kita. Jadi Ustaz, bagaimana? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Hidayah. Andaikanlah kalau Da'i adalah majikan, saya adalah pekerja. Jadi Da'i tengok saya tengah iklan apa semua tu, sambil saya buat kerja-kerja hakiki saya, Da'i rasa macam mana? Tak puas lah. Tak puas hati kan? Yang duk bayar tu rasa macam kenapa buat kerja lain kan? Okey, jadi sebenarnya daripada sudut akadnya, kita majikan ni, kita sebagai akad sebenarnya ujrah. Maksudnya kita sewa dia punya kepakaran. Jadi kepakaran dia admin ke bidang promosi dan sebagainya, dan kemudian selepas itu bila dah iklan tu bila dah jadi kepakaran itu, maka dia telah terikat dengan kontrak. Maka Allah kata dalam surah Al-Maidah pada ayat yang pertama, Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikan akad kontrak perjanjian kamu. Jadi itu kita kata satu benda yang penting, dan nanti insya-Allah kita jelaskan dengan lebih detail lagi apakah maksud akad itu sendiri daripada sudut pekerja, insya-Allah. Nak tahu dengan lebih lanjut ulasannya pada soalan yang diajukan sebentar tadi, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami dan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Ayuh sama-sama kita berselawat di pagi yang mulia ini, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. Mudah-mudahan di samping kita mendapat pendapatan kita daripada kerja hakiki kita, kita juga mendapat keberkatan di samping ataupun di sebalik pekerjaan ataupun perniagaan sampingan kita, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun yang sedang menyaksikan melalui Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan satu tugasan yang cukup mudah untuk kita sama-sama sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, apatah lagi ini ilmu berkaitan dengan fiqh ataupun hukum, dengan menekan hutang kongsi. Ayuh kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi. Sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan yang cukup menarik daripada Puan Nur Hidayah Saifuddin kita. Bertanyakan berkaitan dengan orang kata apa,
kerja hakiki, dalam masa yang sama dia buat juga perniagaan sampingan ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung tadi perbincangan berkenaan dengan itu, dan kita kata biasanya kita ada offer letter, kita ada surat tawaran kerja. Maka dalam surat tu akan kata masuk pukul berapa, balik pukul berapa kan. Masuk pukul 9, balik pukul 6 contohnya kan. Ataupun masuk pukul 2, balik pukul 8 malam. Jadi dia kontrak itu dia adalah satu benda yang valid, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman tunaikan akad kontrak perjanjian kamu. Pertama, tidak mensyirikkan Allah lah. Yang kedua, kata Imam Ibn Abi Zaid ketika menafsirkan ayat ini, iaitulah akad berkait dengan manusia, urusan muamalat. Maksudnya kita dengan majikan itu semua termasuk akad urusan berkait dengan kita dengan manusia. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita kena tunaikan. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu dipegang pada syaratnya, perjanjian yang dia telah buat. Maka wajib hukumnya ialah untuk kita menunaikan hak kita kepada majikan pada pukul 9 sampai pukul 6. Tapi bukanlah jadi robot. Tiba terus je. Okey, pukul 1 rehat. Baru rehat. Masuk pula pukul 2 terus pukul 4. Taklah, boleh lah buat air ke, pergi tandas ke, boleh lah. Tu jangan jumuk sangat kan. Itu maksudnya di situ. Okey, jadi tapi kita buat benda lain. Iklan produk, ada jenis bawa kuih kan, pergi pejabat kemudian kata saya ada bawa kuih hari ni, siapa nak beli? Contohnya kan. Okey, benda tu boleh tapi ada syarat dia. Yang pertama sekali, minta izin dengan majikan. Itu kalau majikan kata okey buatlah jual beli tapi jangan ganggu kerja apa semua, itu kira okey. Kalau majikan izinkan, okey, tak ada masalah. Okey, itu pertama. Yang kedua, kalau dia melihat kalau dia nak melihat pada perkara isu itu, maksudnya pada awal-awal dia datang tu dia cuma iklan je. Contohnya dia kata ni saya ada bawa sikit kuih ni, nasi lemak ke apa ke, nanti time rehat, waktu rehat jumpa saya, contohnya. Jadi okeylah. Kemudian pula iklan waktu tengah-tengah waktu kerja, yang tu tak boleh lah. Iklan Instagram dia, Facebook ke, buat konten pula dia semua kan. Jadi kita kata benda-benda yang mengganggu kerja hakiki selain daripada kerja yang sepatutnya kita punya pendapatan sampingan, kalau ada izin okey, kalau tak ada izin maka tidak dibenarkan untuk kita iklan ataupun buat apa-apa sewaktu mana kita bekerja. Lepas waktu kerja tak ada masalah. Silakan sebelum waktu kerja ke, datang pukul 7 pagi, pukul 8 baru waktu kerja, buatlah pukul 7 tu sampai pukul 8. Jadi dia ada konsep dia, Islam sangat tegas. Kerana apa? Yang tadi tu wajib hukum dia kita memenuhi kontrak yang telah kita jelaskan dengan majikan kita. Adapun pendapatan sampingan hukumnya adalah sunnah saja untuk kita cari, dan hukumnya adalah harus. Jadi perhatikan seperti itu. InsyaAllah. Juga sedikit tambahan sedikit Ustaz soalan. Sekarang ni kalau berkaitan dengan, sebagai contohlah, sekarang ni orang kata apa, ada budaya dalam sudut pekerjaan ni, sebagai contoh sebagai seorang guru, tiba-tiba dah semasa mengajar tu dia buat video recording untuk jadikan konten tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau ikut kepada Kementerian Pendidikan dan sebagainya tidak dibenarkan. Mereka ada garis panduan dan sebagainya supaya benda ni dia tak mengganggu, dan juga orang kata apa, sikit-sikit konten kan. Jadi elakkanlah. Kadang-kadang tu memalukan pelajar. Takkan pelajar ni tak orang pandai, pelajar ni menangis apa semua, dia pun ambil gambar, ambil video, kata ni saya punya pelajar menangis, saya punya pelajar jawab tak betul dan sebagainya. Dia boleh mengaibkan keluarga dan juga pelajar. Jadi benda-benda ni kena tengok. Tengok garis panduan kepada KPM dan juga tengok kepada benda yang kita nak buat tu kena berhati-hati. InsyaAllah. Perlulah melihat kepada akad ataupun kontrak yang telah pun kita tanda tangan sebelum kita memulakan pekerjaan kita, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukum hasil pendapatan sampingan dari sumber yang syubhah dan makruh seperti rokok ataupun vape dan lain-lain yang unsur kemaksiatan? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, kadang-kadang sekarang ni Ustaz, Facebook atau YouTube tu, iklan awal tu berkaitan dengan forex Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, iklan tu kalau kita kata tadi macam Google AdSense tadi kan, dia iklan tu dia tak boleh tapis apa semua, iklan forex trading lah, iklan itulah, iklan ini dan sebagainya. Maka kita kata iklan itu yang jadi isunya. Iklan itu yang jadi isu. Benda yang haram, judi pun kadang-kadang dan sebagainya dipromosi, maka kita kata hukum hakam lebih utama daripada kita nak mendapatkan pendapatan sampingan tapi benda yang haram. Jadi benda ni halal haram kena letak nombor 1. Sebagai seorang Muslim, halal dan haram kena letak nombor 1. Dan bila kita sebut tadi tentang isu berkaitan dengan syubhah dan sebagainya, senang je. Kata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Muwafaqat, asal hukum ni banyaknya harus. Buat pendapatan sampingan harus, buat sekian-sekian harus dan sebagainya, bekerja harus. Okey, kita sendiri yang mencorakkannya untuk menjadikan 4 hukum yang lain. Harus tu tengah-tengah. Kalau kata contoh kita nak jadikan pekerjaan itu sunat, kita buat betul, elok, hal apa, jadi sunat. Kemudian boleh jadi wajib kalau mana kita nak
fardu kifayah contohnya untuk bantu suami ke ataupun sebagainya, jadi fardu kifayah. Kemudian juga macam mana boleh jadi makruh, benda-benda yang makruh. Macam mana boleh jadi haram, benda-benda yang haram. Senang cerita, kita yang mencorakkan sendiri apa jenis tu, maka kita berjalanlah di atas kaedah yang diletak oleh Imam Syatibi ni. Asal perkara harus, kita yang mencorakkan sendiri. Kalau benda tu haram jadi haram, benda tu makruh jadi makruh, halal jadi halal, sunnah jadi sunnah. Jadi itu konsep dia secara mudah. Allah alam. InsyaAllah. Jadi kita yang mencorakkan sama ada pendapatan kita itu menjadi 4 hukum yang lain. Pada asalnya adalah hukumnya itu adalah harus. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan sebentar tadi. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail, apa? Ya, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Okey. Apa hukum memperolehi pendapatan sampingan dengan menjual barang-barang yang tidak bermanfaat seperti yang terdapat di pasar malam, macam orang jual-jual rokok, jual-jual belon dan seumpamanya lah. Itu soalan saya. Terima kasih. InsyaAllah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Soalan yang lebih kurang sama juga dengan soalan sebentar tadi. Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara kaedahnya kita dah sebut tadi, kata Imam Syatibi, kalau benda tu haram jadi haram. Asalnya harus jadi harus. Itu hukum asal. Okey. Jadi bila kita menjual beli satu perkara yang tidak ada manfaat, sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, bila mana berkait dengan syarat jual beli barang itu mesti bermanfaat. Barang itu dipanggil sebagai taqawum, yang boleh memberikan manfaat, dan juga dia termasuk daripada perkara yang dibenarkan daripada sudut syarak. Jadi adapun barang-barang yang tak dibenarkan daripada sudut syarak, tidak memberikan manfaat kepada manusia, bahkan mendatangkan mudarat, maka kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan jual beli barang yang seperti itu. Persoalan dia, kalau contohnya pendapatan sampingan dia jual najis binatang, ada manfaat ke untuk apa? Kebun, baja macam-macam lah, buat baja dan sebagainya, maka di situ dia bukan akad kontrak jual beli. Dia sebenarnya adalah akad upah dia yang membawa korek tahi ke apa benda semua tu, tahi kambing ke apa semua tu, ayam ke, bawa ke tempat tu, dibayar upah benda tu, bukan jual beli barang tu. Sebab mazhab Syafi'i tak boleh jual beli benda najis, tak boleh jual beli benda yang tak bermanfaat, maka ditukar kontrak tu upah kepada orang tu. Jadi benda tu bukan benda yang haram. Tapi kalau jual benda rokok ke apa semua tadi, benda-benda yang jelas haram, Fatwa Kebangsaan 1995 dan sebagainya, maka eloklah untuk dielakkan. Juallah benda-benda yang bermanfaat. Cendol pun tak apa, wallahualam. InsyaAllah. Jual plastik sampah pun lebih bermanfaat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Haji Ismail kita. Kita beralih dengan soalan berikutnya di Facebook daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, sebagai seorang isteri, sebelum memulakan perniagaan untuk mencari pendapatan sampingan, adakah perlu meminta izin dari suami terlebih dahulu kerana modal dari wang saku yang diberikan oleh suami? Jazakallahu khair. Ustaz Na'i, sama-sama #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Nana. Satu persoalan ini tentang pengurusan suami isteri. Sebab tu kena buat pembentangan belanjawan suami dan isteri 2023. Penting tu. Jadi kita buka, ada tak nak buat apa pendapatan sampingan, isteri nak jual apa, suami nak buat apa, part time ataupun sampingan dan sebagainya. Bagus tu sebenarnya. Bentangkan kepada anak-anak sekali. Anak-anak, Along, hari ni kita punya bajet percutian untuk 2023 kena potong. Contohnya kena potong. Anak pun menangis kan. Sebab apa? Sebab kita punya ni ekonomi tak apa cantik. Contoh, bentangkan. Itu penting tu. Okey. Jadi bila sebut tentang suami dan isteri, jadi kita kata pertama sekali, kata Syekh Dr. Al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'asirah menyatakan bahawa tugas hakiki yang paling besar dan terbaik seorang isteri adalah mentarbiah anak-anak. Itu tugas yang memang tak boleh dielakkan. Okey. Jadi itu tugas yang paling asal, yang paling mula. Itulah kerja dia. Jadi suami bagilah gaji. Contoh dah susu dah apa semua, basuh baju, bagilah gaji. Yang nafkah, makan, minum apa semua tu, yang lain tu termasuk macam gaji lah, tapi sebenarnya hadiah kepada isteri kita. Okey, itu tugas hakiki. Adapun bila mana dia nak melakukan kita kata pendapatan sampingan, pertama mesti betul tadi disebut dengan izin suami lah. Izin suami, jap lagi kerana masuk jadi bankrupt pula kan. Jadi problem juga kan. Jadi kita kata dengan izin suami, sebut apa nak jual, apa nak beli dan sebagainya. Pendapatan sampingan itu jadi ejen ke, produk ke, jadi contoh konsultan, jadi ejen hartanah, silakan, tak ada masalah. Hukumnya harus, maka pada waktu itu kena izin daripada suami. Jap lagi sekarang balik-balik makan tak ada makan. Mana?
pergi tengah view rumah sebab nak jual rumah kan. Contoh itu tak kena lah. Okey, itu pertama. Yang kedua, pastikan semua pendapatan sampingan itu halal lah daripada sudut syarak, tidak mengandungi unsur-unsur syubhah, unsur-unsur yang boleh bawa kepada perkara yang haram. Dan juga yang ketiga, yang penting juga ialah pastikan tanggungjawab asal tidak diabaikan. Itu tanggungjawab asal. Maksudnya apa? Mungkin memasak, mungkin jaga anak dan sebagainya, itu tanggungjawab asal. Kalau rasa boleh buat perkara itu, mudah-mudahan insya-Allah dipermudahkan urusan suami dan isteri yang mana mungkin ada kesulitan, terpaksa buat sampingan, terpaksa mungkin buat nasi lemak, jual dan sebagainya, maka moga-moga Allah mudahkan rezeki, tetapi jagalah tanggungjawab saling faham memahami antara suami dan isteri. Wallahu a'lam. Insya-Allah, di samping kita mendapatkan pendapatan sampingan, ingatlah tanggungjawab yang lebih utama itu perlu diutamakan. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak beralih, tidak Ustaz, banyak lagi soalan yang kita nak jawab ni. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, berjeda sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dan juga yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita direzekikan untuk terus mendalami ilmu fiqh berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. Ingat Nabi kata apa? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang difahamkan agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom tanpa membuang masa lagi, kita nak raikan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua penonton Tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana membuat perkhidmatan Grab atau Uber dengan kereta sewa dijadikan pendapatan sampingan? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Satu persoalan yang semua orang buat, kan, kebanyakan terlibat dengan berkait dengan sebagai pemandu Uber dan sebagainya. Okey, jadi dulu Uber, sekarang Grab lah. Dan macam-macam lah, ada produk-produk yang dekat luar sana. Okey, sama ada penghantaran, produk berkait dengan hantar orang, hantar barang, macam-macam. Okey, jadi secara umumnya hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus, dan kemudian isunya berlaku bila mana perkhidmatan yang kita hantar tu, perkhidmatan kita hantar. Contoh, kalau jenis barang itu ataupun ke tempat destinasi yang dituju. Destinasi itu memang destinasi pergi supermarket ke, pergi mana ke, pergi kedai ke apa, okeylah. Pergi shopping mall ke apa, okey. Tapi masalahnya bila pergi tengok tempat tu, bar contohnya, tempat yang ada haram dan sebagainya, okey, di situ dia punya perbincangan. Pertama sekali, ada jenis yang memang halal ni, tempatnya baik elok, maka hukumnya harus. Ada jenis pula yang dia letak tu mungkin juga orang Islam ke apa, dia nak buat helah sikit. Sebenarnya dia nak pergi depan tu tempat yang tak elok, tapi dia dia letak dekat dia punya platform dia tu ataupun dia punya apps tu tempat yang sebelum sampai situ. Jadi yang itu kita kata dalam surah An-Najm Allah menyatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang takkan dipertanggungjawabkan dengan dosa orang lain. Yang buat tu dia. Ya, kita setahu kita pergi tempat tu yang eloklah. Jadi kita sebagai pemandu hukumnya juga adalah harus. Baik. Yang ketiga, jenis yang memang pergi ke tempat yang tak elok, hukumnya tidak dibenarkan, diharamkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong bantu perkara yang baik mendatangkan takwa, jangan bertolong bantu pada perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Imam Ibn Hibban, innallaha idza harrama bai'an wa harrama thamanahu. Allah ketika mana mengharamkan membelinya, Allah mengharamkan harganya. Maksudnya kalau kita pergi tu dibayar kita punya perkhidmatan tu untuk pergi tempat yang haram, hukum dia haram lah. Itu dia punya konsep dia. Jadi kita kata asal hukum harus. Dan satu lagi saya ingatkan, ada kadang-kadang setengah dia ada apps tertentu untuk tarik customer. Maksudnya dia daftar app tu, dia bayar RM50 ke 100 dan tarik customer. Maksudnya nanti customer pemandu-pemandu lain
goreng ataupun penghantar makanan yang lain tu susah nak dapat pelanggan sebab dia dah tarik pelanggan dia. Maka saya kata benda hukum ini tidak dibenarkan. Maksudnya saya company buat satu apps, jadi apps ni untuk tarik ramai. Maksudnya setiap kali kita buka tu mesti kita boleh dapat pelanggan. Orang lain tak dapat. Daripada pagi mungkin sampai tengah hari mungkin 2 je pelanggan. Sebab apa? Sebab dia tak guna apps tu, dia guna secara jujur lah. Jadi kita kata benda ni juga, pendapatan ini juga perlu berhati-hati kerana kita sailang. Maksudnya kita halang rezeki orang lain untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan. Jadi sama ada kereta ke, perkhidmatan hantar barang ke, makanan dan sebagainya, berhati-hati. Kita bimbang takut pendapatan kita itu kita mengambil harta orang. Dan Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la yabi'u rajul ala bai'in akhi, seorang lelaki tidak boleh menjual ataupun membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Walaupun hadis ini tak berapa ada kaitan sangat dengan hukum isu ini, tetapi hadis ini beri gambaran umum supaya kita menjaga hak kita sama Muslim, kita tidak mengambil hak orang lain, dan gunakanlah platform ataupun apps yang kita ada tu dengan secara jujur. Itu juga benda yang saya nak tegur, benda yang penting supaya kita perhatikan perkara ini. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi yang paling penting adalah kejujuran di dalam kita mendapatkan sesuatu pendapatan. Supaya apa? Supaya mendapat keberkatan, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk soalan berikutnya kita nak raikan pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi. Ilyas pada hitam. Ya, tu Ilyas, kita apa abang? Alhamdulillah. Jangan apa abang. Alhamdulillah, biasalah kita. Alhamdulillah. Silakan tu Ilyas. Ya, saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai dengan bagaimanakah hukum ni? Ada seorang hamba Allah ni yang akan meletakkan barang jualan dia. Dia ni buat pekerjaan sampingan lah. Sementara untuk pergi bertugas bekerja tu, dia akan letak di gerai-gerai yang dia pergi membeli makanan. Dia meletakkan harga RM15. Dia contohnya dia kata benda tu macam seperti emas ataupun benda-benda air kotak lah. Dia kata ni benda ni RM15 sudah kak, besok saya akan mengambil bayarannya. Dia letak setiap gerai dia letak, dia akan pergi bekerja. Dan pada esokan harinya dia akan datang menuntut barang. Tapi penjual yang gerai-gerai stor makanan tu tak akan berkata apalah. Cuma besok dia akan mengambil menuntut bayaran. Cuma mereka akan memberi bayaran itulah tanpa berkata apa-apa. Itu mengenai soalan pertama. Hukum dia bagaimana ada hukumnya. Dan kedua ni, saya biasa menerima pesanan semasa bertugas dulu. Kita nak pergi beli makanan. Jadi kawan-kawan memesan makanan dengan jumlah yang banyak. Jadi saya membeli makanan seperti contohnya roti canai, nasi lemak, bihun dan sebagainya lah. Nanti saya akan meletak contoh seperti harga dia RM1. Saya letaklah RM1 2 kupang atau RM1 3 kupang. Saya akan nanti saya akan memberi kepada sahabat-sahabat yang memesan tu. Macam mana, boleh-bolehkan atau tidak? Harga RM1, tapi saya meletakkan RM1, keuntungan lebih 30% atau 40% macam tu. Minta pencerahan daripada Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Dua soalan yang jelas daripada Tuan Ilyas kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Ilyas. Dua persoalan yang ditanyakan tentang kehidupan kita. Alhamdulillah. Okey, pertama tadi tumpang barang orang. Ni biasa sebenarnya, buat nasi lemak tumpang dekat gerai kan, buat nasi lemak tumpang kat kedai mamak contohnya dan sebagainya. Maka secara umumnya kita kata jual beli seperti ini adalah hukumnya diharuskan. Dia macam kita kita letakkan barang, dia macam kita sewakan perkhidmatan dia tu, letak berapa jam ke, daripada pagi mungkin sampai petang dan sebagainya, kemudian nanti dah balik kerja kita ambil, maka hukumnya harus. Secara umumnya dia macam tak ada kontrak yang jelas lah. Maksudnya berapa kena bayar apa semua dan sebagainya. Contohlah kita letak nasi lemak tu, katalah harga mungkin RM2, tapi mungkin kedai tu sendiri dia jual RM2 3%, RM2.50, dia ambil untung RM5. Hukum harus, tak ada masalah. Perkara ini adalah dibenarkan dan dengan syarat kita kata perlu izin lah daripada macam tadi tu, macam tak berapa jelas kan. Maksudnya ini izin ke tak izin ni. Tapi kalau kita letak tu dia diam je tu, insya-Allah lah. Kaedah fiqh kata as-sukut alamatur ridha kan. Diam tu tanda setuju lah tu. Jadi kaedah itu walaupun dipakai kepada isu bab perkahwinan, maka kita kata kalau letak tu, kalau letak dia mesti tak boleh. Dia cakap lah tak boleh. Tapi bila keadaan seperti itu, maka hukumnya diharuskan. Dan lebih baik kalau ada perbincangan yang tuntas, yang jelas, bila mana kita berinteraksi dengan pekedai itu sendiri yang kita letakkan barang itu, berapa jumlah dia nak ambil untung dan sebagainya, itu adalah lebih baik. Itu dia punya konsep dia. Okey. Isu yang kedua, bila kita sebut tentang perkara tolong beli makan, hukumnya juga harus. Jadi katalah contoh kita beli roti canai nasi lemak tu harga RM3, kita ambil
3% upah. Itu tak ada masalah. Itu sebenarnya dipanggil sebagai wakalah. Kita wakilkan, saya wakil pada dai, tolong belikan saya makan apa semua, nanti saya bayar lebih sikit lah. Boleh upah tu boleh jadi dalam bentuk belanja makan ke, boleh jadi dalam bentuk 3% ke. Contoh kan, kalau 3%, kalau dah 10 orang okey juga kan. Jadi kita kata itu dia punya konsep dia. Hukumnya adalah diharuskan dengan syarat jelas lah berapa dia ambil tu dan sebagainya, dan kemudian dia perkara salah satu daripada pendapatan sampingan yang boleh kita buat. Bijak ni maksudnya. Tuan Ilyas ni bijak macam mana untuk mengambil, bagaimana untuk memperolehi pendapatan sampingan dengan orang berkirim barang. Maka hukumnya adalah wakalah dan diharuskan. Wallah. Maka tidaklah hanya mendapat penat saja. Ustaz kita tolong belikan barangan untuk sahabat-sahabat kita tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab kedua-dua persoalan yang diajukan oleh Tuan Ilyas kita dengan jelas daripada Tuan Ustaz kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya daripada Casey. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah dibolehkan dalam Islam kita menjual barangan terpakai? Contohnya baju-baju lama kita, barangan dapur, juga hiasan dalam rumah seperti kerusi meja dan lain-lain. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Pre-love item Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Casey. Satu persoalan yang kadang-kadang nak pindah rumah kan, malas nak bawa baju semua, jual dan sebagainya. Okey. Jadi secara umumnya barang pre-love ataupun banda ataupun barang yang telah pun diguna pakai ni, ataupun barang second hand ke apa-apalah kita namakan. Jadi hukumnya adalah, asasnya adalah harus untuk kita berjual beli. Cuma isunya ialah berapa harga kita nak letak. Maka dalam fiqh ni dia ada bincang, ada jual beli at-tawliyah, ada jual beli wadhi'ah dan sebagainya. Boleh jual di bawah harga asal, tak ada masalah. Ataupun ada jenis barang-barang pelik ni, dia mungkin antik juga, lebih mahal harga daripada harga asal. Lagi lama lagi mahal kan. Jadi di situ juga hukumnya adalah dibenarkan. Wallahualam. Insya-Allah dibenarkan. Tidak ada masalah untuk kita menjual beli barang-barangan pre-love item ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita banyak lagi yang kita akan bincangkan, namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam segmen terakhir kita untuk episod kali ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membawakan topik berkaitan dengan fiqh pendapatan sampingan. Mudah-mudahan sepanjang tempoh kita bersiaran pada pagi ini, kita sudah pun mendapat manfaat dan juga ilmu yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, di samping kita mendapatkan pendapatan di sebalik perniagaan sampingan yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mereka yang mencuri harta intelek syarikat melalui kerja sampingan sebagai perunding bebas, walaupun di dalam kontrak pekerjaan tiada klausa yang menghalang pekerjaan sampingan, namun ianya tetap salah dari segi etika. Mohon nasihat Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada puan yang bertanya. Bila kita sebut tentang harta intelek ataupun IP, intellectual property, dia adalah salah satu harta yang diiktiraf daripada sudut syarak. Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, mereka berfatwa pada 1988. Ni saya ingat dai pun belum lahir lagi kot. Mereka dah fatwa lah. Saya pun belum lahir lagi. Jadi mereka dah fatwakan 1988 berkenaan dengan harta intelek adalah seperti mana apa? Contohnya penulisan, contohnya idea, sumbangan, ataupun contohnya logo-logo kan, ataupun brand, jenis-jenis jenama dan sebagainya. Itu adalah hak tercipta yang tak boleh ditiru, tak boleh dicetak rompak. Itu dia punya konsep dia. Dan kata Syekh Dr. Fathi Ad-Duraini dalam kitab beliau Haqqul Ibtikar juga menyebut tentang isu yang sama. Semua para ulama sepakat, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad dan sebagainya, menyatakan harta intelek adalah yang diiktiraf. Dan kemudian Syekh Dr. Wabah Zuhaili dalam Fi Islami wa Adillatuh juga menyebutkan tentang bagaimana harta intelek itu diiktiraf daripada sudut syarak, tak boleh ditiru, tak boleh dicetak rompak dan sebagainya. Jadi kita sebut tadi, contoh dia kerja dia di dalam syarikat tu mungkin sebagai kita kata apa, bahagian yang menerangkan produk-produk contohnya. Maka dia pun buat bisnes sendiri, dia ambil slide yang sama, ambil mungkin contoh-contoh yang sama, dia pun pergi dekat luar jadi konsultan, dia buat benda yang sama. Hukumnya tidak dibenarkan kerana daripada sudut harta intelek. Dan sebab tu saya ingatkan kepada semua majikan yang ada buat kontrak dengan pekerja-pekerja, letak satu klausa khusus di dalam dia punya kontrak majikan itu, menghargai ataupun kepentingan dan
daripada sudut harta intelek. Biar dia faham betul harta intelek tu apa yang boleh copy, tak boleh copy, kemudian design ke apa dan sebagainya, jenis jenama, maka yang itu kena letak dalam kelasah supaya apa? Supaya hak cipta terpelihara tidak ditiru dan tak dibawa keluar. Termasuk kadang-kadang file dokumen kadang-kadang pekerja ni bila nak pergi company baru, dia simpan file dokumen yang company lama tu, syarikat lama. Dia pun ambil yang tu nanti, dia pun buat tiru ke apa benda dan sebagainya. Maka itu juga antara benda yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pelihara hak cipta, harta intelek, dia adalah daripada satu hukum fiqh yang perlu dipelihara. Wallahu a'lam. Sama juga Ustaz, kalau macam contoh dia nak buat untuk konten-konten dalam YouTube Ustaz, yang mengambil daripada video-video yang ada hak cipta, contoh ada logo-logo syarikat tentu pun sama, tidak dibenarkan. sama. Perlu kredit, perlu berikan pengiktirafan dan juga perlu minta izin. Kalau tak nanti itulah sebab tu YouTube akan block lah. Sebab ni hak cipta terpelihara, bila ada report dan sebagainya, maka dia termasuk dalam harta yang perlu dipelihara. Allah, insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Intan Zurina kita sebentar tadi. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Daripada salah seorang daripada kru kita dahulu, iaitu Muhammad Faitullah Suhaimi Arifin, abang Suhaimi kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu persoalan bermain di fikiran saya, adakah boleh kita jadi atau ambil pendapatan daripada sedekah atau infak-infak dari masyarakat? Contohnya seperti badan-badan NGO yang mencari dana bantuan kemanusiaan. Kemudian dari dana itu juga mereka ambil untuk pendapatan mereka. Ustaz, soalan menarik Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. NGO kena telus dan kena hantar audit report kepada RRS tiap-tiap tahun. Maksudnya berapa yang dia keluar, expenses dia, perbelanjaan dia apa semua wajib untuk dinyatakan secara jelas, berapa keluar, berapa masuk. Kalau dia ada gaji, berapa gaji yang dibayar kepada dia sebagai ketua NGO dan sebagainya. Jadi yang itu sepatutnya kerajaan ataupun RRS memang sangat memantau tentang isu berkaitan dengan NGO yang seperti ini. Saya juga terlibat dalam 3-4 NGO. Jadi antara benda yang saya selalu tekankan adalah isu berkaitan dengan audit, berkait dengan keluar masuk keuangan. Jadi dalam isu tadi, kalau kita ambil kesempatan untuk jadikan pendapatan sampingan, contoh buat NGO, sebab tu ada setengah orang dia marah, dia kata kalau nak kaya buat NGO. Jadi saya ingat benda ni pun tak apa-apa ni juga. Cuma kita nak kata kejujuran, ketelusan untuk buat NGO itu, pertama dalam isu yang kita sebutkan tadi ialah boleh sebenarnya untuk perbelanjaan dan sebagai pengurusan untuk ambil 30%. Itu yang diletakkan oleh Bank Negara dan beberapa badan beretika dekat Malaysia, yang mana badan berkanun dekat Malaysia boleh ambil 30%. Maksudnya kalau saya bagi da'i RM RM10, RM3 da'i boleh ambil. Untuk pengurusan mungkin bayar gaji pekerja dan sebagainya, mungkin pengurusan kaki tangan, hukumnya diharuskan. Tapi lebih baik kalau kita sebagai NGO yang jujur, kita nyatakan dekat luar tu, tapi ni jarang NGO buat. Nyatakan dekat luar, maksudnya sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan sumbangkan itu ialah 5% kami akan ambil kepada pengurusan. Payah nak cari NGO macam ni. Payah nak cari, sebab dia awal-awal lagi dah bagi tahu 5% tu sebagai perbelanjaan. Kadang-kadang lebih 30%. 50%, 60%. Jadi kita kata NGO kena jujur, buat pelaporan audit, dan audit bukan sekadar buat audit, tetapi menjelaskan setiap item-item yang ada itu apakah yang telah pun dibelanjakan. Wallahualam. Insya-Allah. Jadi kita takut kepada orang-orang yang memberi sedekah itu terasa tertipu. Jadi perlu diambil cakna kepada pihak-pihak yang NGO yang melakukan kuntipan crowdfunding sebegini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan berikutnya dengan meraih pemanggil talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam, saya Saleha. Ya, Ibu Saleha, apa khabar? Alhamdulillah. Nak tanya Ustaz, sekarang ni kan zaman teknologi. Jadi kadang-kadang kita dapat sumber part time ni daripada pelbagai sumber lah, daripada internet salah satunya. Jadi kalau kita dah macam saya buat suara latar, suara latar tu dalam satu aplikasi tu ataupun content marketing lah dalam satu aplikasi tu, dalam dah dekat 2 tahun baru kita tahu yang sebenarnya benda tu daripada aplikasi dibangunkan oleh Tel Aviv, Israel. Jadi apa pendapat Ustaz, dan kita punya pendapatan tu macam mana? Sedangkan bila kita tahu pasal Israel, kita akan automatik teringat Palestin, macam itulah. Jadi saya minta pencerahan lah. Terima kasih Ibu Saleha kita. Satu soalan menarik ni, mungkin kepada konten-konten kreator ni Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, isu berkait dengan suara latar tidak jadi isu lah. Kalau benda tu yang melibatkan produk dan sebagainya yang tidak ada unsur-unsur penipuan, yang tidak ada unsur-unsur keterlaluan, jadi tak ada isu. Okey. Jadi isunya ialah bila mana baru tahu. Kan, jadi kita kata di dalam Al-Quran Allah menyatakan afallahu amas salaf. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, al-Islamu yajumu ma qabla. Islam ini
ni maksudnya mengampunkan apa yang sebelumnya yang kita tidak tahu. Dan Islam itu mengangkat satu perkara yang mana pada asalnya kita jahil dan tak ada ilmu tentang isu tu. Maksudnya sebelum ni mungkin puan dah belanja, dah gunakan untuk anak-anak dan sebagainya, maka hukumnya kita kata pada waktu itu adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi dan dalam riwayat Imam Ibn Hibban, innallaha qad tajawaza an ummati an khata' wa nisyan wa mastukri alaih. Allah memaafkan umat ini yang mana dia tersilap, dia tersalah, dia terlupa dan juga yang terpaksa. Jadi kita kata daripada sudut ini mungkin termasuk daripada sudut mungkin tersilap, tersalah dan sebagainya dalam andaian. Tapi selepas tahu tu kena berhenti. Sebab kita tahu dah benda tu memang bawa kepada perkara yang mudarat. Dan adapun kalau cantiknya yang digariskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan sebagai ulama-ulama yang lain, kalau harta yang berkaitan dengan perkara ni yang sebelum ni kita tak tahu, eloknya kalau diimpakkan sedekah benda-benda yang kita mampu. Contoh kita dapat dulu mungkin 7,000, 8,000 dah habis dah. Mungkin setiap bulan kita sedekah RM20 ke RM10. Silakan sekadar kemampuan kita untuk kita menyucikan apa yang sebelumnya. Wallahualam. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kena lebih berhati-hati lepas ini. Ustaz, satu soalan Ustaz. Sekarang ni kan ramai orang juga nak melakukan ataupun nak berniaga sampingan ni, dia buat skim-skim yang kadang-kadang tak tahu kesahihan ni Ustaz. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz tentang perkara tersebut? Baik, skim ni biasanya platform online dan sebagainya lah. Pertama sekali kita kena pastikan betul-betul apa yang diniagakan, apa yang dijual beli dan sebagainya. Sebab kita nak elak MLM tak patuh syariah, kemudian juga jenis apps yang tak patuh syariah, iklan-iklan berkaitan dengan judi, forex trading dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda ni kita kena cakna sebelum kita sertai. Jangan kita dah sertai kemudian dah dapat banyak duit baru kita jadi cari fatwa yang halal. Ada tak fatwa yang kata harus? Ada tak? Barulah maksud, sebab kita dah terbabit. Jadi kaji dulu sebelum kita terbabit, sebelum dapat keuntungan dan sebagainya. Maka itu antara benda yang sangat penting. Jadi saya ingatkan orang Islam, orang mukmin, halal adalah yang paling tunjang utama untuk dipastikan sebelum dia terbabit dengan skim-skim dan perkara-perkara yang berkaitan dengan online ataupun platform di atas talian. InsyaAllah berhati-hatilah dengan skim-skim yang terdapat sekarang ni. Banyak sangat Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya daripada Puan Salra Cik-Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana untuk mengelak taktik skamer ataupun penipuan di laman sesawang kepada yang ingin menjadi pendapatan sampingan atau kerja lebih masa di media sosial, kerana kebanyakan taktik mereka banyak yang mudah terpedaya? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Sarasi. Okey, pertama sekali ialah kita semak dengan bank negara. So bank negara ni dia ada di bawah tepat senarai watchlist ataupun senarai pemantauan daripada bank negara pada platform-platform yang kita nak buat pendapatan sampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau syarikat-syarikat, kita semak pada Suruhanjaya Security Malaysia. Yang ni mereka akan tengok daripada sahamnya dan sebagainya yang kita mungkin nak buat pendapatan sampingan, maka kita perhatikan. Baik. Yang ketiga, kalau boleh juga kita lihat kepada scam.my. Scam.my ni dia akan tengok kepada nombor telefon ataupun syarikat dan sebagainya supaya kita dapat tahu yang ni scammer ke, penipuan ke ataupun sebagainya. Okey. Kemudian juga dalam bentuk kita yang umum sekarang ni, pertama sekali iaitulah dipanggil sebagai profit keuntungan luar biasa. Ni kalau kita letak RM10 contohnya dapat RM8,000. Itu jangan pergilah. Kan ini masih ramai yang percaya, tu problem masalah dia kan. Itu yang pertama. Yang kedua, awasi kalau produk-produk yang tadi tu berkaitan dengan produk luar negara. Produk luar negara. Ataupun yang ketiga, produk tu terlalu murah tapi keuntungannya lebih besar. Itu juga kena berhati-hati. Ataupun yang keempat, tengok kepada review ataupun komen-komen daripada pelanggan ataupun yang pernah menggunakan produk-produk yang berkaitan dengan yang kita nak buat sampingan tu. Jadi tengok okey ke tak ke dan sebagainya. Kalau produk tu bagus, ada pujiannya, kemudian apa lagi, tidak terlampau dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Jadi 5-6 perkara tadi semak betul-betul sebelum kita buat apa-apa berkait dengan pelaburan ke, jual beli ke, apa-apa sahaja. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi itulah di antara 6 tips untuk kita amalkan untuk kita nak elakkan daripada terkena penipuan di sebalik perniagaan-perniagaan online ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. 3 poin penting yang kita dapat pelajari sebagai kesimpulan untuk episod kita pada kali ini. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, setiap apa yang kita nak buat pendapatan sampingan kita, maka Nabi pesan kepada kita, khudh mal hal wad'u ma haram, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Yang kedua, pastikan setiap tindak tanduk yang kita nak buat itu tidak melakukan kezaliman, penipuan dan sebagainya kepada orang lain. Dan juga yang ketiga, setiap apa yang kita dapat perolehi, jangan lupa bayar zakat.
Allahu akbar. Jadi itulah dia 3 kesimpulan ringkas. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Jadi Ustaz, boleh Ustaz tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan keberkatan. Insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma barikna fi amrina fi umurina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kehidupan kami, berkatilah pada pendapatan kami, berkatilah dalam setiap apa yang kami lakukan, dan jadikanlah ia sebagai mendekatkan diri kepadamu, memberikan kami kekuatan untuk mengeluarkan zakat, berimpak, berwakaf dan sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan, dan juga tambahkan lagi ilmu Ustaz untuk terus diluaskan ilmu pada kami semua, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol yang akan membincangkan silibus sirah berkaitan dengan ilmuwan Islam Ibnu Khaldun. Jadi saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد